Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 20 September 2023 bersama saya Pia and Nadia. Fadilah Yusof mendedahkan sehingga kini Ahli Parlimen Pembangkang tidak menghantar surat memohon peruntukan di sebalik pelawaan kerajaan. Demikian kata timbalan Perdana Menteri itu menurut laporan FMT. Semalam Perdana Menteri Anwar Ibrahim membidas Ahli Parlimen Pembangkang yang menuntut peruntukan wakil rakyat tetapi enggan berbincang dengan kerajaan bagi merealisasikan perkara itu. Mengingatkan bahawa perbincangan sama pernah dilakukan ketika pentadbiran Ismail Sabri Yaakob, Anwar berkata kerajaan melantik Fadilah untuk perbincangan tersebut. Fadilah adalah pemimpin Parti Pesaka Bumiputera Bersatu dari Sarawak. Sebelum ini kerajaan menegaskan ia secara dasar bersedia memberikan peruntukan kepada pembangkang namun hanya membabitkan perbelanjaan berkaitan hal pentadbiran. Ahli Parlimen Putrajaya Muhammad Razzi Majidin menyelar kenyataan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang didakwa menuduhnya. Beliau merujuk ketika penggulungan perbahasan usul berkenaan rancangan Malaysia ke-12 di Dewan Rakyat semalam. Muhammad Razzi yang juga bekas Menteri Kanan Pendidikan berkata, beliau hanya mahu mempertahankan maruah selain menyifatkan pantang dengan manusia tidak jujur. Peguam negara buat keputusan, saya tanya dia betul. Saya bukan bincang keputusan dia. Saya tanya dia apa alasan. Itu dia bagi 11 alasan. Saya minta penjelasan, Larut, betul. Saya minta penjelasan dia. Can you defend? You boleh gelak. Tapi you boleh gelak Putrajaya. Kerana you buat perkara itu. Masa pentadbiran you buat kerja itu. Yes. Oh, ini betul. 33 bulan. Ini sangkaan jahat 36-6. Saya mau tarik balik. Tak ada saya mau tarik balik Perdana Menteri. Saya mau tarik balik. Putrajaya duduk. Tarik balik. 33 bulan Putrajaya. Ini tuduhan jahat. Cukuplah Putrajaya. Jadi bila dengar perkara ini, saya pantang orang tak bercakap benar dan saya akan mempertahankan maruah saya. Atas dunia ini saya tak takut pada sesiapa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau berkata demikian menerusi hantaran video di Facebooknya. Dakwa Muhammad Razzi, Anwar telah memutarbalikkan kenyataan dengan mengatakan beliau tidak maksud Ahli Parlimen Putrajaya, sebaliknya pemerintahan sebelumnya. Presiden Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mendakwa Perdana Menteri Anwar Ibrahim menetapkan duluan presiden yang jelas ia apabila kes rasuah yang membabitkan timbalannya digugurkan di mahkamah. Ahli Parlimen Muar itu berkata demikian dalam satu hantaran di Twitter malam tadi. Syed Saddiq membayangkan bahawa Peguam Negara AG akan dijadikan sebagai kambing hitam. Dia merujuk tindakan Jabatan Peguam Negara AGC menarik balik kesemua 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram terhadap timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Anwar ketika menjelaskan isu itu di Parlimen semalam berkata apabila AGC memutuskan untuk menghentikan prosedur mahkamah membabitkan Ahmad Zahid, dia bertanya kepada Idrus Harun selaku Peguam Negara ketika itu. Syed Saddiq bagaimanapun menyatakan kebimbangan kerajaan pada masa akan datang akan menjadikan keputusan DNAA membabitkan Zahid sebagai duluan. Sempena Hari Malaysia mulai sekarang hingga 20 September, anda boleh melanggan atau memperbarui pakej Malaysia Kini anda dengan diskaun 20%. Klik pautan dalam penerangan di bawah atau imbas kod QR pada skrin anda untuk menikmati tawaran eksklusif ini. Kita sering mengalami masalah kekurangan nutrisi penting dalam badan. Chisure, minuman pertama produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan, meningkatkan sistem imunisasi dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan. Baik, berita seterusnya. Ahli Dewan Negara diingatkan supaya sentiasa menjaga adab dan mengelakkan menggunakan perkataan tidak sesuai dan unparliamentary. Yang di-Pertua Dewan Negara Wan Junaidi Tuanku Jaafar mengingatkan mereka sebelum perbahasan kajian separuh penggal RMK12 bermula hari ini. Jadi apa yang berlaku di Dewan Rakyat semalam telah menjadi cemuhan umum
Jadi kita tidak mahu perkara yang sama berlaku di Dewan Negara. Itu yang pertama. Yang kedua, Dewan Negara juga menjadi check and balance kepada Dewan Rakyat. Maka menegur, memberi konstruktif komen ataupun cadangan adalah tidak salah. Tetapi gunakan perkataan yang elok, baik. Perkara yang tidak sesuai ataupun unparliamentary perlu dan patut dielakkan. Wan Junaidi merujuk kepada situasi tegang berlaku petang semalam di Dewan Rakyat ketika sesi penggulungan KSP RMK12 oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Sesi khas Dewan Negara yang bermula hari ini akan berlangsung selama 4 hari sehingga 26 September. Sekretariat Himpunan Selamatkan Malaysia Badrul Hisham Shaharin mendakwa siasatan terhadap penganjuran himpunan terbabit bertentangan dengan perlembagaan negara. Dakwanya berhimpun secara aman adalah jaminan perlembagaan yang termaktub di bawah perkara 10.1b Perlembagaan Persekutuan. Dia yang dikenali sebagai Cikgu Bad berkata perhimpunan pada 16 September lalu tidak berlaku perarakan. Katanya pada hari tersebut, mereka hanya bersolat dan berdoa di masjid di Kampung Baru, kemudian pergi ke IP di Dan Wangi. Badrul juga mendakwa tiada ucapan dibuat dan apa yang berlaku pada hari itu adalah bagi meraihkan penyokong dan bercakap kepada media. Terdahulu, Cikgu Bad termasuk 4 peserta Himpunan Selamatkan Malaysia hadir ke IP di Dan Wangi untuk dirakam percakapan pada 11 pagi. Sementara itu, satu laporan polis turut dibuat Cikgu Bad terhadap Polis Diraja Malaysia PDRM dan Pejabat Peguam Negara AGC berkenaan siasatan yang dibuka terhadap dirinya serta beberapa individu ekoran penganjuran himpunan itu. Sesiapa sahaja termasuk pemimpin politik yang menyentuh mengenai isu berkaitan 3R iaitu agama, bangsa dan institusi diraja boleh disiasat polis. Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Khan Maidin Piche berkata demikian dalam satu wawancara yang dimuat naik oleh Jabatan Penerangan WPKL. Tidak ada mana-mana individu yang berada di atas undang-undang. No one is above the law. You buat salah, sama ada you daripada parti A ke, parti B ke, parti C ke, parti D ke, salah, melanggar undang-undang, kita akan buka kesiasatan. Kalau bertangkap, kita tangkap. Dan kita biar proses undang-undang berjalan. Kita jangan beranggapan, oh saya daripada parti kerajaan, saya tak boleh disentuh. Kan? Ataupun saya ni salah seorang daripada politician yang dah veteran dan banyak sumbangan saya pada negara, saya tak boleh diambil tindakan. Ataupun saya ni pandai agama, saya menggunakan fatwa, saya tak boleh disentuh. Itu tak ada. Bagi saya, PDRM kita tidak akan bertolak ansur. Jangan gunakan alasan tu. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Mahkamah Seksyen Seremban hari ini menangguhkan keputusan representasi bagi kes penyelewengan minyak masak bersubsidi 2 pengarah sebuah syarikat. Salah seorang pengarah itu ialah anak kepada bekas Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin. Hakim Mazni Nawi membuat keputusan itu selepas pihak pendakwaan memaklumkan hanya menerima representasi daripada Muhammad Faisal Hamzah manakala Azizul Abdul Halim belum mengemuka representasinya. Sehubungan itu, Timbalan Pendakwa Raya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri KPDN Syazwani Zawawi meminta tarikh baharu bagi membolehkannya meneliti kedua-dua representasi secara holistik. Peguam mewakili Muhammad Faisal iaitu Krishna Dalumah memohon supaya keputusan representasi tersebut dipercepatkan kerana permohonan telah dibuat pihaknya sejak 30 Jun lalu. Mahkamah kemudian menetapkan 1 November ini untuk sebutan semula kes. Pada 5 April lalu, Muhammad Faisal bersama kenalannya Azizul membuat pengakuan tidak bersalah terhadap pertuduhan berkaitan kes penyelewengan minyak masak bersubsidi. Perbuatan itu didakwa dilakukan di Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Negeri kira-kira pukul 5 petang pada 12 Ogos tahun 2022. Kerajaan memberi jaminan bekalan beras putih tempatan akan kembali stabil dalam tempoh sebulan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu berkata ketika ini bekalan beras tempatan masih lagi mencukupi.
Beliau juga mengingatkan pengguna agar tidak melakukan pembelian panik. Katanya pihak pemborong dan pengilang juga memberikan kerjasama untuk mencukupkan bekalan beras dalam pasaran. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas pelancaran jualan beras putih tempatan di Kepala Batas Pulau Pinang hari ini. Sementara itu, dalam satu program di KLSCAH hari ini, bekas penasihat ekonomi Perdana Menteri Muhammad Abdul Khalid berpendapat semua menteri dan ahli parlimen patut merasai kesempitan hidup bersama rakyat dengan membatalkan pencen mereka. No more pension for MPs or ministers. It should be EPF. They serve for 5 years, they get pension for life. No. Every single of them, MPs, aduns or minister should be on EPF. So they're in the same boat as us. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Nadia, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.